Salam sejahtera. So hari ni cikgu nak bincang soalan 1 hingga 10, iaitu berkaitan dengan bab 2, force and motion, atau dalam bahasa Melayu ada daya dan gerakan. Okay, kita tengok soalan pertama. Okey, antara pita detik berikut manakah menunjukkan pergerakan hal laju mala? Okey. So jadi yang A ni dia sedang memecut ya. Ini sedang memecut lah. Okey, memecut. Okey, untuk yang B pula dia sedang nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Okay, macam mana cikgu tahu? Okey, sebab titik je ni mula-mula dia rapat-rapat. Lepas tu makin lama makin jauh. Okey, dan gerakan arah dia pun ke kanan kan. So, jadi kita tengok jarak dia makin bertambah. So jadi masa bertambah tu maksudnya sedang memecut lah. Okey, yang ini kalau kita perhatikan titik dia mula-mula jarak jauh. Makin lama makin rapat. So jadi ini menunjukkan dia sedang nyah pecutan. Okey, yang ini jawapan dia adalah C. Kenapa? Hal laju mala kan. Okey, so bila hal laju mala, jarak dia mesti sama. So jadi jarak yang sama ni menunjukkan dia sedang hal laju mala. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan 2. Okey, Ali berjalan ke arah utara sebanyak 8 meter sebelum menuju ke arah utara sebanyak 6 meter. Berapakah sasaran bagi pergerakan tersebut? Okey. Okey, so jadi untuk jawab soalan ni kita kena tahu mana utara, mana timur lah. Okey, so jadi so dia kata okey, so jadi utara ke atas kan, utara, selatan, timur, barat. Okey, so betul lah. Okey, timur, barat. So jadi dia kata kat sini 8 meter ke utara. So 8 meter ke utara. Okey, so 8 meter ke utara. Lepas tu dia kata 6 meter ke timur. So jadi 6 meter ke timur. Okey, so jadi 6 meter ke timur. So jadi kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, nak cari yang ni berapa. Okey, so jadi nak cari ni guna teorem Pythagoras. So 8 kuasa 2 campur 6 kuasa 2. Okay, so jadi tekan kalkulator. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Lepas tu kita square root dia. Okey, so kita dapat 10. Okey, so jadi jawapan di sini adalah 10. So jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, dia kata sebuah kereta pebun memecut secara seragam untuk 20 saat. Okey. So maksud pekun ni maksudnya dia punya arah awal dia adalah sifar. Okey, kemudian dia memecut seragam untuk 20 saat. Okey, so jadi T dia adalah 20 saat. Kemudian hal laju mencapai 80 km per jam. Okay, so jadi V dia adalah 80 km per jam. Okay, so dia nak E berapa? Okay, nilai E adalah berapa? Okay, so sekarang sebab kat sini unit dia dalam jam so jadi kita kena tukar dia kepada meter per saat. Okay, so jadi cikgu tukar dulu 80 km per jam ni dalam meter per saat. So ni 80 km per jam. Okey, darab
Okey, sekarang cikgu nak hapuskan kilometer. So kilometer cikgu kena letak kat bawah. So cikgu nak meter kan. So jadi 1 kilometer sama dengan 1,000. Okey. Okey, kemudian darab. Okey, sekarang kita nak hapuskan jam ni kan. So jadi jam cikgu letak dekat atas. Okey, kemudian cikgu nak tukar kepada saat. Okey, 1 jam sama dengan 3,600. Okey. So jadi ni sebenarnya nilai dia 1. Yang ni pun nilai dia adalah 1. So jadi darab dengan 1 nilai dia tetap sama. Okey. Cuma dia dalam unit dia berbeza lah. Okey. Okey, so sekarang dah boleh hapus lah. So kilometer habis. Okay, jam habis. So jadi jawapan 80 darab 1,000. Kita tekan kalkulator. Okay, 80 darabkan dengan 1,000. Okay, lepas tu bahagikan dengan 3,600. Tukar daripada decimal places. So 22.2 meter per saat. Okay. So ini baru nilai V. Sekarang kita nak cari A. Okay, so jadi nak cari A. Okay, so jadi kita nak cari A. So kita guna formula V sama dengan U plus AT So V tadi ni jadi kita dah tukar kepada 22. So jadi 22.22. Okay, laju awal kosong campur A. Okay, masa adalah 20 saat. Kita cari A. So jadi A sama dengan 22.22 bahagikan dengan 20. Okay, so jadi kita tekan kalkulator. 22.22 bahagikan dengan 20. Kita dapat 1.11 meter per saat negatif 2. Okay, so jadi jawapan dia adalah A. Okay, itu soalan nombor 4. Soalan nombor 3. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 4. Okay, so sebab cikgu zoom sebab takut nanti kamu tak nampak tu, sebab cikgu zoom. Dan cikgu boleh conteng dekat sini sebab senang nanti kamu nak rujuk. Okay, cuma cikgu boleh padam balik lah. Okay, kemudian sebuah kereta bergerak dekat kelajuan 30 meter per second. Okay, so jadi ini kelajuan. So jadi katakan cikgu letak V lah. Okay, V dia adalah 30. Dia putakan dalam kepada 10 meter second. Okey, so jadi V ni maksudnya U ni, V ni 30 ni adalah U lah. Okey, 30 adalah 30 meter per second. Okey, so jadi V adalah 10 meter per second. Okey, jarak dia okay, jarak cikgu letak sebagai D lah. Okay, distance atau jarak dia adalah 20 meter. Okay, soalan dia tanya berapakah S lah, cikgu letak S. Okay, so jadi dia nak tanya nilai E berapa. Okay, so jadi ni kita guna formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey. Okey, so jadi U kita adalah 30 macam kuasa 2. Okey, 2 darab dengan A nilai dia tak tahu. Dan S nilai dia adalah 20. So jadi 30 kuasa 2
dapat 900. Okey, dan V adalah 10 kuasa 2. So ni 100 lah. So ni 900 campur 40A. Okey, so jadi ni pindah sebelah jadi tolak lah. So jadi sini jadi negatif 800 sama dengan 40A. So A sama dengan negatif 800 bagi dengan 40. Okey, so jadi kita bahagikan negatif 800 bagi dengan 40. Negatif 800 bagikan dengan 4. Okey, so kita dapat negatif 20 meter per second negatif 2. Okey, so jadi itu adalah jawapan untuk nombor 4. So jadi jawapan 4 adalah C sebab dia kata nyampucutan kan. So jadi negatif tu menunjukkan nyampucutan. Okey, itu untuk jawapan nombor 4. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, dia kata antara pernyataan berikut manakah menghuraikan pergerakan kereta di mana kelajuannya bersamaan dengan hal laju? Okay, so nombor 5 jawapan dia adalah C. Okay, sebuah kereta bergerak dalam bulatan dengan kelajuan 20 km per jam. Kalau kita tengok A, sebuah kereta bergerak ke hadapan dengan kelajuan 20 km per jam. Yang C pula, sebuah kereta bergerak dalam garis lurus dengan kelajuan 20 km per jam. Okey, so jadi jawapan untuk nombor 5 ni, okey sorry, bukan B. Nombor 5 jawapan dia adalah C. Okey, sebuah kereta bergerak dengan garis lurus dengan kelajuan 20 km per jam. Okey, so jadi kalau yang bulatan ni, kalau bulatan biasanya kereta akan laju dia berubah-ubah. Okey, untuk C jawapan dia adalah 5 adalah jawapan dia adalah C. Okey, kemudian nombor 6. Okey, nombor 6, sebuah objek dilontar ke atas menegak dari permukaan tanah dengan hal laju awal adalah 20 meter per second. So ini adalah U lah. Okey, U 20 meter per second. Okey, ketinggian maksimum yang dicapai oleh objek itu adalah, so S berapa? So jadi ni kita guna formula V kuasa 2 U kuasa 2 plus 2 ES. Okey, so jadi disebabkan dia baling bola tu ke atas, okey, so jadi ia melibatkan pecutan graviti. Okey, sini dan graviti cikgu letak 9.81. Okey, so jadi V kuasa 2. Okey, so jadi bila dia sampai di tempat maksimum, V ni adalah kosong. Okey, bila sampai ke sana, so jadi U sama dengan ni lah. Okey, U sama dengan 20 meter second. Bila sampai puncak, objek ni akan berhenti sekejap, kemudian baru turun. Dia bukanlah berhenti sekejap pun, dia V dia sama kosong lah, sebab dia berhenti sekejap, lepas tu baru dia turun ke bawah. Okey, berhenti sekejap tu bukanlah kita boleh nampak dia berhenti betul-betul. Okey, dia akan stop tu sangat-sangat sekejap dan dia akan turun ke bawah. So V sini adalah 0 kuasa 2. Okey, U sama dengan 20 kuasa 2 campur Okey, 2 nilai E adalah nilai ni lah 9.81 ni, tapi disebabkan dia melawan arah graviti, cikgu letak dia sebagai negatif 9.81. Okay, kenapa negatif? Sebab melawan arah, kan dia paling ke atas kan, so jadi melawan arah pecutan.
Dan nilai S dia kita tahulah, kita nak cari S lah sebenarnya. Okey. So ni S. So ni 400 tolak okey 2 darab 9.81. Okey 2 darab 9.81. Okey, so kita dapat jawapan dia adalah 19.62. Okey 19 19.62 S. So jadi ni pindah sebelah dengan jadi positif lah. So jadi 19.62 sama dengan 400. So S sama dengan 400 bagikan dengan 19.62. So 400 bagi 19.62. So kita dapat 20.39. Okay, 20.39. So meter. Okay, so jadi kita tengok ada tak jawapan dia. Okey, so jadi kalau kita tengok sini dia tak ada jawapan dia kan. Okey, mungkin nilai G dia tu dia ambil nilai 10. So jadi aku letak sini 10 lah. Okey. Kita letak sini 10. So dia dapatlah 20. Sini 20. 20S. So bagi dengan 20. So dapatlah sini 20 lah. So jawapan 6 adalah C. Okey. So jadi kat sini maksudnya okey, nilai A ni, nilai G lah, nilai G dia boleh, biasa kita guna 9.81, tapi buku ni dia guna G dia sama dengan 10. Okey. Sebab tadi cikgu punya jawapan tadi yang awal-awal menghampiri 20 lah. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke soalan 7. Okey, soalan 7. Rajah 1 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta yang bergerak dalam garis lurus. Okey, berapakah jumlah sesaran dan jarak yang dilalui oleh kereta tersebut? Okey, so jadi kita nak cari luas ya. Okay, so nak cari luas, kita cari luas di bawah graf lah. Okey. So tapi dia sekarang dia nak dua-dua, displacement and persesaran dan jarak yang dilalui. Okey, so jadi untuk cari luas, cari apa ni, sesaran atau jarak, kita kena cari luas. So ni bentuk trapezium kan. So ni bentuk trapezium. So panjang ini sampai sini, panjang dia adalah 15. Okey, panjang ini sampai sini dia tak ada bagi tahu. Ini pun tak tahu berapa, ni pun tak tahu berapa. So jadi nak guna trapezium pun tak boleh ni, sebab kita tak tahu nilai ni berapa, nilai ni pun berapa. Cikgu tengok ada tak nilai yang diberi. Lima, 10, 15, ni 20 lah. Okey, jarak ni kita tahu 15. Okay, jarak yang ini, tinggi ni 30. Okey, sekarang ni masalahnya adalah kalau nak tahu nilai ni berapa ni. Dah tahu ni senang lah. Salahnya tak tahu ni kita punya
Panjang ni berapa? Sekejap ya, saya fikir. Ini ada tak maklumat-maklumat yang cikgu terlepas? Sebab macam soalan ni dia punya maklumat dia tak berapa lengkap. So jadi itu yang kita berhenti sekejap kat situ. Okay, kita nak fikirkan macam mana nak cari jawapan dia. Okay, kalau tak ada itulah masalahnya ni. Masalahnya adalah kita tak tahu berapa ni. Ini dengan ni berapa ni, dia tak bagi tahu. Dia just bagi tahu ni, ini 5, ini 10, ni 15. Takkan ni tengah-tengah, tak boleh. Ni pun 15, ni 20 lah ni. Tak apalah, nombor 7 ni kita biarkan dulu sebab maklumat dia tak berapa lengkap ni. So jadi susah nak cari. Okay, dan soalan objektif biasanya dia tak akan bagi kita fikir terlalu lama sangat lah. Okay. Tapi cara dia, kalau misalkan soalan ni keluar, pertama ni kena tahulah. Kalau dah tahu ni senang sikit lah, boleh tahu nilai ni berapa. Okay. So jadi nak cari sasaran, kita cari luas ni lah, ni luas atas dengan luas bawah ni. So ni B. So jadi kalau sasaran, dia akan A campur B lah. Okay. Bila kalau sasaran A campur B ni, biasanya B ni akan jadi nilai negatif sebab dia kat bawah kan. So jadi nilai dia akan kurang. So kalau kita distance sama juga, ini A campur dengan B. Tapi dia tak ada tolak. Macam ni yang sasaran dia akan tolak A tolak B sebenarnya. Okey. Tak apa, kita tengok contoh soalan lain yang berkaitan yang mungkin dapat membantu kamu jawab soalan. Tapi kat sini jawapan dia adalah nombor 7, jawapan dia adalah kalau dah tahu nilai macam yang saya cakap tadi, dah tahu dah apa jawapan dia. Tapi kat sini kita biarkan dulu. So jadi nombor 7 jawapan dia adalah bola ya, B. Okey, tak apa, kita abaikan dulu soalan tu. Okey, kita tengok soalan 8. Okey, soalan 8. Berapakah purata kelajuan bagi pergerakan tersebut dalam meter per second? Okey, so jadi purata laju ya. Purata laju sama dengan purata laju sama dengan jumlah jarak bagikan dengan masa. Okey, so jadi jumlah jarak dia, okey, so jadi dia bergerak daripada 0 hingga ke 30. So jumlah jarak dia 30. Okey, dia bergerak daripada sini ke ni 30. Kemudian dia rehat sekejap, lepas tu dia patah balik ke bawah. So jadi jumlah jarak di sini 60 lah kan. Okey. 8. Okey, 60. Dibahagikan dengan 25 saat. So 60 bagi dengan 25. 60 bahagikan dengan 25. So 2.4. Okey, so jadi jawapan 8 adalah C. Okey, cikgu ulang balik. Okey, macam mana dapat 60? Okey, dia pergi. Ni masa dia pergi. So dah 30. So daripada sini ke sini dia rehat. So tak ada bergerak apa. Okey, so ni dia patah balik. So patah balik ni 30. So saya pergi 30 campur 30. So dapatlah 60.
Okay, mana dapat masa ni 25? Ni tengok ni. Ni masa dia. Okay, so jadi kita dapat tadi 2.4. Kemudian nombor 9. Nombor 9, okay, percuitan ditakrifkan sebagai kadar perubahan laju. Kalau kita tengok formula, E sama dengan V tolak U per T. So jadi yang atas ni perubahan laju. Laju akhir tolak dengan laju awal, dibahagikan dengan masa. So jadi E adalah percuitan adalah kadar perubahan laju susi. Dan soalan 10, Rajah 3 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah objek yang bergerak. Berapakah jarak yang dilalui oleh objek tersebut dalam unit meter? Okay, so jadi kita kena cari luas di bawah graf lah. Okay, so jadi ini ke sini 30, ini ke sini 20 tu. Okay, macam ni dia bagi dah, senang kita nak cari. So 25, so ni 15 lah. Okay, dan tinggi ni adalah 20. So kita cari guna teorem Pythagoras. 1/2 darab 30 campurkan dengan 15. Darab dengan tinggi 20. So 45 dengan 20 bagi dengan 2. Lima darab 20 bagi 2, 450. Okay, 450 meter. So jawapan dia adalah D. Okay, sekarang cikgu nak try lah jawab yang soalan tadi tu. Okay, kalau kita tengok tadi, yang atas ni 400,5, yang ni 600. Okay, so jadi macam ni dia dapat 600. Okay, kalau yang ini kita cari untuk yang B. Okay, contoh contoh yang B ni ni 15. Ni 15, so ni adalah 5 lah tadi sebab ni adalah 20 kan. So tingginya adalah 30. So jadi nak cari luas B ni 1/2 darab 30 negatif lah darab dengan 5. Okay, so jadi ni dapat 30 darab dengan 5 bagikan dengan 2. So dapat 75. Ialah masalah dia yang ini. So jadi nombor 7 tu soalan kita batal lah. Okay, dia maklumat tak berapa lengkap. Okay, so itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.